kasih kepada pihak masjid, terima kasih juga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpah kurniaan daripada Allah. Dengan izinnya kita dapat berkumpul pada malam yang berbahagia ini. Pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Surau An-Naim atas keizinannya dan peluang yang diberikan kepada saya pada malam ini untuk berkongsi sedikit ilmu pengetahuan, yang mana pada malam ini kita akan meneruskan sambungan pengajian kitab Umdatul Ahkam, yang mana kita berada telah membincangkan bab berkaitan dengan sujud sahwi. Yang mana sujud sahwi, yang mana kita sudah bincangkan beberapa hadis, yang mana ada hadis yang Nabi SAW pernah melakukan sujud sahwi. Ya, ada yang Nabi terkurang rakaat, Nabi tambah rakaat, dan Nabi melakukan sujud sahwi. Selepas salam Nabi buat sujud sahwi dan Nabi salam sekali lagi. Dan ada juga riwayat Nabi tertambah rakaat. Maksudnya Nabi buat 5 rakaat. Iaitu mana Nabi SAW Nabi buat sujud sahwi sebelum salam, iaitu 2 kali. Kemudian Nabi SAW melaksanakan sujud sahwi. Dan begitu juga ada hadis yang menunjukkan Nabi SAW terlupa untuk membaca tahiyat awal. Nabi tak kembali duduk, maka Nabi gantikan dengan sujud sahwi sebelum memberi salam. Ya, begitu juga Nabi SAW sebut kalau kita dalam keadaan terlupa ataupun dalam keadaan confused, rakaat dalam solat sama ada 3 ataupun 4, maka kita disunatkan menggantikan dengan sujud sahwi sebelum salam. Ya, cuma di sini di manakah sepatutnya kita melaksanakan sunat sujud sahwi ini, khilaf di kalangan para ulama. Manakala mazhab kita, mazhab Syafi'i, iaitu sunat dilakukan sebelum salam, apa dalam bentuk keadaan sekalipun. Ya, walaupun ada hadis yang kita baca pertama, iaitu hadis Dzil Yadain, yang mana Nabi SAW tertinggal rakaat, terlupa rakaat, iaitu 4 jadi 2. Nabi bagi salam dulu, kemudian Nabi SAW sujud sahwi, dan kemudian Nabi bangkit balik, duduk dan bagi salam. Maka ini semua juga dijelaskan bahawa menurut Imam Syafi'i, hadis ni sudah dimansuhkan. Maksudnya dengan mansuhkan, maksudnya selepas itu banyak hadis yang Nabi SAW lakukan sebelum memberi salam. Maksudnya yang banyak memberi salam itu yang menjadi pilihan Imam Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i kita boleh buat sujud sahwi selepas salam kalau kita terlupa. Kalau katakanlah kita tertinggal qunut subuh, maka kita disunatkan sujud sahwi sebelum memberi salam. Itu pun kita pun terlupa juga, terbagi salam. Macam mana? Boleh tak kita nak buat sujud sahwi walaupun sudah memberi salam? Boleh, tidak menjadi masalah. Ya, sebab asalkan terlupa. Tapi kalau sengaja, di sisi mazhab Syafi'i tidak sah. Namun kalau mazhab Hanafi dia berlainan pula. Dia kata sujud sahwi ini dilakukan selepas memberi salam.
Tak boleh sebelum memberi salam. Bagi salam dulu, kemudian barulah sujud dan sebagainya. Maka kalau manakala mazhab Maliki dengan mazhab Hambali dia berbeza sikit. Dia kata kalau terkurang rakaat, buat selepas salam. Kalau terlebih rakaat, buat sebelum salam. Macam tu. Ada perbincangan di kalangan para ulama. Maka kita beramal dengan mazhab Syafi'i untuk memudahkan. Jadi kita fikirkan mana mazhab-mazhab yang lain, kita nak ingat apa susah. Maka kita beramal dengan mazhab Syafi'i, lebih mudah mazhab yang kita membesar dengannya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Dalam hadis ada hadis yang dhaif yang mana Nabi sallallahu alaihi ada hadis Nabi selepas sujud sahwi, Nabi disebutkan dalam hadis itu Nabi perintahkan supaya untuk buat tahiyat, baca tahiyat sekali lagi. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Maka hadis itu dhaif di sisi para ulama. Ya, maka hadis yang dhaif ini sebenarnya tidak boleh dijadikan hujah lah. Maka yang disunatkan selepas saja sujud sahwi terus bagi salam, tak perlu memberi tasyahud ataupun membaca tahiyat. Manakala ada hadis yang menyebutkan tentang baca tahiyat sebelum salam sekali lagi, ya, sebelum salam iaitu selepas sujud sahwi, maka hadis itu dhaif dan hadis itu tidak dikira sebagai hadis yang boleh dibuat hujah di sisi para ulama. Ya. Baik, hadis yang ke-220 yang kita baca ni tuan-tuan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, idza qama al-imamu fi ar-rak'ataini fa in dzakara qabla an yastawiya qa'iman falyajlis wa in istawa qa'iman fala yajlis wa yasjud sajdatay as-sahwi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila imam bangun daripada 2 rakaat dan tersungguhnya fa'in dzukira, diingatkan sebelum dia berdiri tegak, maka hendaklah dia duduk. Ya. Apabila dia berdiri tegak, maka jangan duduk. Maka bila duduk, kemudian sujudlah sebanyak 2 kali sujud sahwi. Ya tuan-tuan. Jadi hadis ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini disebutkan kalau imam tu bangkit daripada 2 rakaat, ya, apabila imam tu didapati belum berdiri betul-betul tegak, maka boleh ditegur. Boleh ditegur pasal apa? Boleh ditegur untuk menyatakan bahawa supaya dia duduk balik untuk buat tahiyat awal. Tapi kalau maksudnya dia sudah berdiri tegak, maka tak boleh lagi kita suruh dia duduk dan imam tu tak boleh patah balik. Yang kita dah sebutkan pada pengajian yang lalu. Sebab bila dah masuk dalam rakaat itu dan bila dia patah balik, maka patah balik itu bermakna dia sudah masuk dalam urusan ataupun amalan rukun ini, kemudian dia masuk dalam apa yang dinyatakan sebagai amalan sunat. Jadi bila disebutkan sebagai amalan sunat, maka tak boleh kalau dah masuk benda yang wajib, patah balik buat yang sunat. Maksudnya bila dah masuk benda yang wajib, kena diteruskan supaya diteruskan, maksudnya diberi keutamaan. Tak boleh patah balik buat benda yang sunat. Ya, maksudnya lebih diutamakan yang wajib. Maka kalau kita tak dapat buat sujud sahwi, maka jangan risau, teruskan bangun berdiri masuk rakaat ketiga. Ya, maka tahiyat awal itu akan digantikan dengan sujud sahwi seperti mana disebutkan dalam hadis ini. Ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah habis bab berkaitan dengan sujud sahwi dan kita akan masuk bab yang seterusnya, disebut babun fil mururi baina yaday al-musalli, iaitu bab yang menceritakan tentang melintasi di hadapan orang yang salat. Ya. Ini kita nak ceritakan tentang bagaimana Nabi SAW ceritakan tentang orang yang melintasi orang yang sembahyang. Kita nak belajar apakah hukumnya. Makruh ke, haram ke, dosa besar ke, ataupun kita nak ambil pendekatan yang mana sejauh mana lintasan itu dibenarkan. Yang dibenarkan macam mana, sejauh mana dibenarkan. Jauh, dekat, wallahu alam, kita pun tak tahu macam mana kan. Jadi kita akan bincangkan selepas ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang pertama, an Abi Juhaim bin Al-Haris bin As-Simmah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamul maru baina yaday al-musalli madza alayhi min al-ithmi lakana an yaqifa 40
khairul lahu min ayyamurra baina yadayhi. Ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hadis ni cerita pasal apa tuan-tuan? Tentang hukum melintasi di hadapan orang yang solat. Yang kita bacakan terjemahannya daripada Abu Juhaim radhiyallahu anhu, ya, yang mana dia meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jikalaulah seseorang yang melintasi itu di hadapan orang yang sedang mengerjakan solat, apa yang ada pada dosanya, maka berdiri 40 berdiri selama 40 lebih baik darinya, lebih baik untuknya dari melintasi di hadapan orang yang solat." Nampak tu? Nabi kata, ya, sesungguhnya kalau orang yang suka melintasi di hadapan orang yang solat, duk kacau orang solat ni tuan-tuan, duk suka kacau, duk suka lintas, duk suka apa ni, ya, dia tak tahu Nabi nak bagi tahu pada orang yang suka lintas di hadapan orang solat ni, tak kira dan sebagainya, sengaja dilintas. Nabi kata sesungguhnya kalaulah orang yang suka melintas di hadapan orang solat ni, betapa dosa besarnya orang yang melintas ini di hadapan orang solat, maka lebih baik dia berdiri selama 40 tahun ke, 40 musim ke, 40 hari ke, lebih baik dia berdiri macam tu punya lama daripada dia melintasi di hadapan orang yang solat. Apa maksud hadis ni tuan-tuan? Nak ceritakan tentang betapa besarnya dosa orang yang melintasi di hadapan orang yang solat. Nabi kata apa? Ya, kalau orang yang melintas di hadapan orang solat ni, kalaulah dia tahu betapa besarnya dosa melintasi di hadapan orang yang solat, nescaya lebih baik dia berdiri kat situ, tunggu 40 tahun tak melintas di hadapan orang solat, 40 bulan, 40 hari, 40 minggu, whatever, 40 musim, tak kira lah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Maksudnya, kalaulah dia nampak pada zahirnya Allah screenkan betapa dosanya melintasi orang solat dengan sengaja, tambahan pula seksaan yang bakal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang suka melintasi di hadapan solat, dia nampak menyebabkan dia rasa gerun, dia rasa takut. Dia tahu kalau aku lintas ni, ya Allah, seksaan tu Allah, malaikat catat dosa dia tu besar, sebemban punya besar tu. Mungkin dia sebesar gunung Uhud, kita tak tahu. Ya, apabila kalau Allah, dia tahulah betapa besarnya dosa tu, dia kata, daripada aku melintas, lebih baik aku berdiri selama 40 tahun, 40 minggu, 40 bulan, 40 tahun. Apa lagi? 40 musim dan sebagainya. Musim lagi lama, satu musim 3 bulan. 3 bulan lebih kurang kali 40 dah berapa dah tuan-tuan? Ya, 120 bulan. Nampak? Itu dia kata lebih baik aku macam tu, berdiri lama daripada aku melintas. Pasal apa? Biarlah kaki penat berdiri, biarlah buang masa menunggu orang habis solat, sebab nak lintas punya pasal. Nak lintas tak boleh terhalang belakang orang solat, baik aku berdirilah. Berdiri lebih baik. Bak kata berdiri selama 40 tu tak tahu apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Perawi tak sebut kat situ. 40 lebih baik. Jadi 40 ni dimutlakkan. Boleh jadi 40 hari. Lama tu. Boleh berdiri 40 hari. 4 minit pun dah rasa sakit dah. Apatah lagi 4 jam, 4 minit berdiri macam tu pun kita dah rasa, lama sungguhlah kaki ni. Lutut sakit dah macam-macam lagi. Nampak? Jadi lebih baik berdiri lama daripada melintasi di hadapan orang yang mengerjakan solat. Nampak tak? Ini menunjukkan bahawa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melintasi di hadapan orang yang sedang solat, tak kiralah solat apa sekalipun, solat jenazah sekalipun, even kalau seseorang itu sedang melakukan ibadah-ibadah sunat, solat sunat pun sama juga, tak boleh lintas di hadapannya. Bukan itu juga kata para ulama, kalau dia nak buat sujud syukur, even kalau dia nak buat sujud tilawah, ya kan, sujud syukur macam mana? Takbir dulu, Allahu Akbar, dalam keadaan berwuduk, ya, takbir Allahu Akbar, baru sujud syukur. Begitu juga sujud tilawah, dia baca macam tu, jadi sujud tilawah. Jadi
Sujud syukur sebelum nak buat macam tu, tuan-tuan, maka tiba-tiba orang lintas depan dia. Itu pun berdosa besar. Daripada dia melintasi di hadapan orang, lebih baik dia berdiri selama 40 tahun. Itu lagi best. Itu lagi puas hati. Lagi biarlah kata orang tu tak menyusahkan diri sendiri. Nampak tu? Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini risiko orang yang suka. Masa tu, sebab itulah kalau kita sembahyang Jumaat terutamanya lah, kalau zaman tak ada PKP ni, ya, bolehlah kita kata tak ada masalah kalau kita ambil pendekatan, tunggu kejap, ataupun kita lalu bila orang dah habis sembahyang. Ya, tapi kalau tak ada PKP nanti akan buka balik, akan dibuka balik masjid seperti biasa, rapat-rapat dan sebagainya. Maka kita kena hati-hati, jangan kita lalai, kita ambil mudah untuk melintasi di hadapan orang yang sedang mengerjakan salat. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi konklusi daripada hadis ini, orang yang melintasi di hadapan orang yang salat dalam keadaan sengaja, hukumnya berdosa besar. Tengok. Maksudnya apa? Nabi kata macam tu sekali, biarlah tak melintas. Sebab besarnya dosa tu, lebih baik dia berdiri selama 40 tahun ataupun 40 hari. Ya, besar dosa, bukan dosa kecil. Baik. Qala Abu Nadhar. Abu Nadhar ni perawi hadis, iaitu di kalangan tabi'in, dia kata la adri qala arba'ina yauman au syahran au sanatan. Kata perawi, aku tak tahu apa yang dimaksudkan dengan 40. Adakah hari, adakah bulan atau tahun? Ya. Jadi di sini ulama kata, kenapa Nabi tak sebut 40 hari, kenapa Nabi tak sebut 40 bulan, ataupun Nabi tak sebut 40 tahun? Di sini kemungkinan ada perawi yang terlupa, dia confused nak sebut. Ataupun yang lebih jelas, ulama kata Nabi sengaja sebut 40, tak ada disebutkan tamyiz. Di kalangan dalam ilmu nahwu tu, dia tak sebutkan tamyiznya ataupun penyifatnya tu untuk membezakan apa dimasukkan 40 itu, tuan-tuan. Dia kata pasal untuk umum tu arba'in tu lama lah, tak kira 40 bulan ke 40 hari ke 40 tahun, yang penting lama. Bukan Nabi kata dia nak berdiri selama yang dispesifikkan, Nabi tak spesifikkan. Ya, ada orang dia takut dosa besar, biarlah aku berdiri 40 tahun. Ada orang kata 20 tahun, ada kata 30 tahun, ada kata 40 hari. Ya. Jadi itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis sahih dan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Muslim rahimahullahu taala. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia sambung hadis yang seterusnya. Baik, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nasi fa arada ahadun ay yajtaza baina yadayhi falyadfa fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan, muttafaqun alaih. Baik, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila setiap seorang di antara kamu ingin mengerjakan salat, maka hendaklah dia mengerjakan salat dengan sesuatu yang menutup di atasnya. Maksudnya letak sutrah, letak pacak kan, letak beg ke macam mana ke, yang penting orang nampak. Fa arada ahadun ay yajtaza baina yadayhi falyadfa'u. Dan bila dah letak pemacak tu dekat depan dia tu, ataupun sutrah, sutrah tu maksudnya sutrah untuk menjadi pembeza tempat yang boleh dia nak lintas ataupun tidak. Bila dia letak tu, fa arada ahadun ay yajdaza baina yadi, maka ada seorang yang nak lintas di hadapannya, masih lagi nak melintas di hadapannya, falyadfa'hu, maka hendaklah tahan dia, tolak dia, jangan kasih dia lintas. Nampak? Fa in aba, jikalau dia menolak, maka lawanlah dia. Lawan, falyuqatilhu, macam pergi perang tu lawan, macam bergocoh tu, kata orang Kelantan. Fa innama huwa syaitan, sesungguhnya yang nak melintas itu dia adalah syaitan. Nampak tu, subhanallah. Dah dihalang, dia nak lalu juga, Nabi kata dia tu syaitan.
Kalau kamu dah lawan, kamu dah halang dia jangan bagi, dia nak lalu juga, maka ini dinamakan sebagai dia adalah syaitan. Nampak tak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kita sebut tentang hadis Nabi SAW, kepentingan tentang kita tahu melintasi di hadapan orang solat ini dosa yang sangat besar. Kecuali emergency lah, emergency yang tak boleh nak dielakkan, tak dapat nak dielakkan, tak dapat nak di apalah, contohnya kita dalam keadaan solat berjemaah, ya, tiba-tiba rasa macam ya Allah, hai nak buang air besar, kita berada kat saf depan lah tu, macam mana, lintas je lah, tak apa, itu darurat nama je, bukan sengaja. Kalau kita tunggu kat depan tu juga, memang salat tak khusyuk dan bersepai kat situ juga. Silap terkucil, terkucil ke ataupun terkencit ke, tak tahulah, wallahu alam. Jadi itu lebih membahayakan, lebih memalukan, ya. Nabi kata apabila siapa seorang itu mengerjakan solat dengan sutrah, sutrah untuk memberitahu tempat yang boleh lintas ataupun tidak, ya, maksudnya kalau kita nak letak sutrah itu dalam rangka yang mana tempat batas kita sujud. Ya. Pasal apa? Kenapa kita letak sutrah itu? Sutrah itu diletak supaya menjadi pembeza. Ya, supaya mana? Sebelum antara tapak kaki yang kita pijak tu dengan sutrah itu, dengan kayu pemacak itu tempat yang tidak boleh dilintasi sama sekali. Tidak boleh dilintasi sama sekali, at all. No, cannot. Nampak tu? Ya. Jadi nak lintas lepas pemacak kayu tu, itu tak ada masalah. Ada orang bila dia nak lintas orang solat tu, dia pergi jauh, pusing jauh sana dia pergi tu. Ya Allah, nampak tu, dia pusing jauh sana tu. Ya Allah, bukan satu benda yang kita kata tak tepat lah sebenarnya. Semua dia kan macam kita kan, macam kita kalau kita semayang kat surau tu, dia tak jadi isu lah. Tak letak sutrah pun dia tidak menjadi masalah. Pasal apa? Kita dah ada garisan tu. Kita tahu garisan yang kita pijak tu, ada garisan depan tu. Garisan itu tu iaitu dia itu tidaklah dikatakan sebagai itulah dia kata sebagai border. Lebih daripada garisan itu dia boleh lintas. Kurang daripada garisan tu tak boleh lintas. Itu saja. Jadi tak payah kita nak pergi jauh pusing sana, tak payah. Melintasi boleh asalkan melepasi lintas. Macam kita nak sujudkan kan ada line kan, line soft kan. Nak lepas tu tak ada masalah. Kalau macam contoh sejadah kan, sejadah tu kan kita tahu penghujung sejadah itulah yang saat terakhir. Kalau kita letak pacakkan sutrah itu, kita akan pacakkan dekat situ. So kalau melepasi border sejadah yang terakhir, yang depan tu, hujung dia tu, itu boleh lintas lah. Tapi dalam round range, dalam kawasan sejadah tu, tak boleh lintas. Ya tak? Ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kita sebut sebagai larangan dilakukan oleh Nabi SAW. Dan Nabi kata, apabila kamu dah letak sutrah, ya, dan orang nak melintas juga, seorang melintas di hadapan kamu, maka hendaklah kamu menghalang. Falyadfa'hu, maka halang. Tolak je ni, letak tangan tu, supaya orang tak lintas. Kadang-kadang orang terlupa, kadang-kadang tak perasan kita semayang. Dia ingat kita ni berdiri, bukan semayang. Rupa-rupa kita berdiri, tak apa, selalu. Ya. Tapi kalau kita dah halang juga, dan dia masih nak lalu juga, nak lintas juga, maka Nabi kata, fal yuqatilhu, hendaklah dia melawannya. Macam bergocoh, macam bergaduh, macam berperang tu. Lawan, tahan macam tu. Tahan macam ni pakai dua tangan. Ya, tolak lagi dan sebagainya. Ya. Dia kata kalau dia tak dia ya, fa innama huwa syaitan. Sesungguhnya orang yang berkeras nak lalu juga walaupun sudah dihalang dengan cara baik, dia tetap juga ingin melintas, maka Nabi kata dia adalah syaitan. Adakah maksud syaitan dalam hadis ini adalah syaitan hakiki? Baik. Maksud di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini bukan maksud syaitan hakiki. Syaitan di sini kata ulama hadis maknanya adalah orang yang melampaui batas. Dia maksud syaitan dari segi sudut bahasa,
bukan dari segi sudut istilah. Nampak tu? Jadi bila kita sebut tentang perkara ini tuan-tuan, maka jangan pula kita nampak orang lalu lepas sembahyang, kau ni setan, keturunan setan, bapa kau setan, semua setan. Pasal apa? Sebab Nabi kata siapa melintasi di hadapan orang solat, dia syaitan. Sedangkan Nabi kata bukan semua. Nabi kata yang dah dihalang tetapi tetap berkeras nak melintas juga, maka Nabi kata syaitan. Dan syaitan itu bukanlah yang dimaksudkan syaitan hakikat. Betul tak? Ya, bukan hakikat syaitan yang menderhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaitan yang dimaksudkan di sini adalah golongan yang melampaui batas. Iaitu sebab syaitan dari segi asal bahasanya, dia memberi maksud apa? Dia memberi maksud bahawa apa? Bahawa orang yang melampaui batas. Syaitana yusyaitinu. Maksudnya melampaui batas. Maksudnya dia ni melampaui batas-batas syarak itu sendiri. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tuan-tuan, falyadfa'hu. Kita kena mesti halang. Ya, kecuali kalau tak sempat dia laju sangat, itu lain cerita lah. Ya, ataupun kita tahu dia ni emergency, dia nak terberak ke nak apa ke, maka tak payah tahan lah. Kita dapat tahu daripada air muka situasi kenapa mungkin dia dah batal solat dan seumpamanya. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baca hadis yang seterusnya. Okey. عن موسى بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي ما مر وراءك ذلك. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada Musa bin Talhah bin Ubaidillah, daripada bapanya. Musa siapa? Anak seorang sahabat. Talhah bin Ubaidillah, iaitu dia itu ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mana disebutkan di sini tuan-tuan, dia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau seseorang itu telah meletakkan di hadapannya mukhiratir rahli, kayu panjang, kayu yang sedara panjang. Kayu tu yang diletak di belakang unta. Kenapa kayu letak belakang unta? Kayu unta tu mungkin dia nak pukul supaya dapat bergerak cepat. Kalau unta tu malas berjalan, boleh pukul sikit punggung dia. Kayu panjang macam ni lah. Kalau dia sudah memacakkan kayu sepanjang macam ni di hadapannya, maka hendaklah dia sembahyang. Ya? Maka dia sembahyang, wala yubali ma marra wara'aka dhalik, dan dia tidak perlu peduli apa yang melintasi di belakang. Ya, maksudnya orang melintasi belakang tidak menjadi masalah, tidak jadi isu. Yang menjadi masalah kalau dia nak melintasi di hadapan kita. Nabi kata kalau dah letak sutrah, sembahyang macam biasa. Kalau ada orang melintasi belakang, no problem. Yang tak boleh melintasi hadapan itu yang tidak dibenarkan. Maka kalau orang melintasi di belakang kita yang sedang solat, maka tak perlulah kita nak halang. Sebab apa? Belakang tak ada masalah. Tapi kalau yang melintasi di hadapan, kita kena halang. Halang tu mestilah tuntutan yang disuruh oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Orang yang melanggar ataupun melintasi di hadapan solat, dia melakukan dosa besar. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadis yang seterusnya. Baik, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi shay'an fa in lam yajid falyansib 'asa fa in lam yakun ma'ahu 'asa falyakhtut khattan thumma la yadurruhu ma marra amamahu. Ya. Baik, Nabi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang itu ingin mengerjakan salat, maka hendaklah dia menjadikan di hadapannya iaitu sesuatu, iaitu pacakkan sesuatu kayu yang pendek. Ya. Fa illam yajid falyansib asa. Kalaulah tak ada kayu yang pendek ke apa sebesar anak panah ke, hendaklah dia memacakkan tongkat. Tongkat biasa orang Arab ni pakai tongkat, ya. Pacakkan tongkat di atas tanah sebagai sutrah, ya. Jaka fa illam yakum ma'hu asa, jikalaulah dia tak ada
tongkat, maka falyakhtut khattan thumma la yadurru ma marra amamahu. Falyakhtut khattan, Nabi kata kalau tak ada tongkat juga maka buat garisan. Ambil kayu ke buat garisan. Buat garisan pakai tangan ke pakai batu ke apa, ya. Dan tidak menjadi masalah kalau orang yang melalui di depan kamu tu. Maksudnya lalu melepasi kawasan sujud ni tuan-tuan. Ya. Jadi ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini maksud dia apa? Nabi kata bagus pakai kayu yang pendek. Kayu yang macam ni ke tuan-tuan. Dia macam ni lah kayu macam ni. Panjang sikit lah, kita pacakkan dia. Ya. Nabi kata kalau tak ada kayu untuk dipacakkan, kayu sebesar tongkat. Tongkat pun jadilah, tak ada masalah. Ya. Kalau tak ada tongkat, Nabi kata buat garisan. Kenapa buat garisan? Buat garisan sebab untuk membezakan tempat yang boleh dilalui ataupun orang yang tidak boleh dilalui. Ya. Maksudnya kawasan yang boleh dilalui dan kawasan yang tidak boleh dilalui, tuan-tuan. Nampak tak? Ya, dia mesti lalu depan. Lebih daripada garisan tu. Ya, sebab itulah kalau dekat surau, kalau tak ada sutra tak ada masalah. Cuma kita kena sembahyang pijak di tempat yang betul. Pijak di tempat yang betul tu supaya apa? Kita tahu yang kita pijak tu tepat kaki. Yang garis di hadapan tu itulah soft. Maksudnya soft yang baru. Dan itulah batas kita nak sujud. Nampak tak? So kita nampak macam tu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada sutrah, afdal lah, bagus. Kalau tak ada masalah. Sebab apa? Ada garisan. Garisan tu untuk dijadikan sebagai garis pemisah. Pemisah macam mana? Pemisah nak tengok mana yang boleh dilintas. Kalau melepasi garisan itu, maka ia tidaklah dikira orang itu melakukan dosa besar. Dosa besar yang macam mana? Dosa yang menyebabkan dia itu mendapat balasan yang berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Sebab dia melintasi di hadapan salat. Ya, jadi bila dah lintas dia tahu, okey, ini garisan. Ini garisan, dia akan sujud dekat sini ataupun lepas tu. So dia lintas lepas garisan tu. Tapi kalau dia nampak garisan tu dia lalu tengah-tengah juga, ya, itu dikira sebagai orang yang berdosa, ya. Wa qala sami'tu Ahmad bin al-Hanbal su'ila 'anil khat ghaira marrah faqala kana 'ardan misla al-hilal. Dia kata, jadi dia sebutnya dalam hadis ini, tuan-tuan, kata anak murid Imam Ibnu ya. Baik, kata perawi hadis, dia kata aku mendengar Imam Ahmad bin Hanbal apabila ditanya tentang garisan kalau orang yang tak ada kayu. Ya, maksudnya ditanya tentang bagaimana kalau tak ada kayu, tak ada tongkat nak buat sutrah. Ya, macam mana nak digantikan dengan garisan? Garisan tu macam mana? Luas dia macam mana? Panjang dia macam mana? Maksudnya Imam Ahmad ditanya ni ghaira marratin, bukan sekali dua, banyak kali beliau, iaitu Imam Ahmad ditanya tentang ini. Faqala hakadha 'ardan mithla hilal. Kata Imam Ahmad, kata begini cara dia. Dia melintang, bukan memanjang. Melintang tetapi bentuknya seperti bulan sabit. Maksudnya dia buat garisan tu mesti buat macam bulan sabit macam tu. Bukan garisan yang tengah-tengah macam tu. Tapi nak buat tengah-tengah tu boleh juga, yang macam yang garisan tegak boleh juga, macam dekat soft surau kan. Ya. Tapi ni kata kalau kita sembahyang dekat tanah ataupun kita sembahyang kat padang pasir macam orang Arab, sembahyang kat tengah padang pasir, dia kena buat garisan kalau tak ada kayu. Untuk apa? Supaya dia buat membataskan. Dia buat macam hilal seperti bulan sabit. Tempat tu yang ruangan untuk dia sujud. Ruangan untuk dia tidak melepasi kawasan itu, dan lepas daripada kawasan itu bolehlah dia lintas, tidak menjadi masalah. Maka Imam Ahmad kata macam mana buat garisan kalau tak ada kayu, tak ada tongkat, buat macam ni. Macam tu. Kita dah agak-agak macam mana kita nak sujud tu, buat garisan macam tu. Ya. Baik, wa sami'tu Musaddan yaqulu qala Ibnu Daud al-khattu bitul. Ya, maksudnya disebutkan
Musaddad, dan aku mendengar Musaddad berkata, kata Ibnu Daud, kata seorang ulama, dia kata al-khattu bitul, ya, sesungguhnya khat itu adalah panjang, macam tu. Betul, melintang pula. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ikutlah sama ada kita berbola sabit ke ataupun nak buat garisan pun boleh juga, fleksibel. Yang penting orang dapat tahu membezakan antara sama ada mana kawasan boleh nak dilintas dan mana yang kawasan tidak boleh dilintas, ya. Baik tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Kalau sambung hadis selepas ni tuan-tuan, dia kira panjang lah. Kita pun isyak pun dah nak masuk. Ya, jadi eloklah kalau saya berhenti setakat di sini saja dulu. Ya, 8.30 dia dah azan dah. Jadi kalau sambung lagi nanti tertrack sampai waktu isyak pula, ya. Jadi lepas isyak pun kita dah sembahyang. Ya, jadi setakat itu saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan yang baik hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dengan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.